إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, ikhwat muslimin, muslimah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya banyak diminta oleh sahabat supaya untuk hari ini kita memperkatakan tentang solat hajat. Kerana sebenarnya solat hajat ni tidak ada dalilnya. Adapun dalil-dalil yang ada adalah dalil yang dhaif. Malah separuh hadisnya adalah hadis munkar. Saudara Faisal boleh dah dibawa. Boleh bagi-bagikan insya-Allah. Terus bagikan buku ni, dapatkan buku ni supaya kita sama-sama berujuk. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, qayyidul ilm bil kitab, tambat ilmu antum, ilmu kamu dengan kitab. Sebab kalau tak ada kitab nanti kita lupa. Ya. Saya dari dulu sering ditanya tentang solat hajat ni, apakah dia sunnah atau sebaliknya. Kami tidak dapat memberi jawapan kecuali kita membawa kitab, membawa rujukan supaya ia dapat dibuktikan apakah dia bid'ah ataupun sunnah. Tentang solat ni, Rasulullah SAW sudah memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan solat di dalam Al-Quran disebut wa innaha lakabiratun, bahawasanya solat adalah masalah besar. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, disahihkan oleh Albani, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah wa in salahat salaha amalahu kullu wa in fasadat fasada amalahu kullu. Yang terawal dihitung, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita setelah akidah adalah solat. Jika solat ini diterima, maka amal kita diterima. Kalau solat ini tidak diterima, maka amal kita tidak diterima. Dan kita pastikan bahawa amal kita tidak bercampur baur dengan bid'ah. Kerana dalam sebuah hadis dari Ibn Mas'ud, hadisnya hadis sahih, aballah ay yaqbala amala sahib bid'atin hatta yada'a bid'atahu aw bid'ataha. Allah enggan menerima amalan bid'ah, amalan yang bercampur dengan bid'ah, sehingga ditinggalkan bid'ah tersebut. Allah enggan menerima amalan yang berbaur, yang bercampur dengan bid'ah, sehingga ditinggalkan, dibuang bid'ah tersebut. Jadi solat, kalau Rasulullah SAW suruh kita ikut baginda, bukan yang 5 waktu sahaja, semua solat. Semua solat. Apa yang dikatakan solat? Maka kalau tidak ada contohnya, itu bahaya. Kalau tak ada perintah dan contohnya, itu bahaya. Kerana Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa ibadah ini perlu ikut syaratnya. Syaratnya 2. Satu ittiba' dan satu ikhlas. Imam Syafi'i membawakan ayat di akhir surah Al-Kahfi,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin menemui Tuhannya, yakni masuk syurga, maka hendaklah beramal amal yang soleh. Amal yang soleh adalah amal yang tidak ada bid'ah di dalamnya, yakni amal yang ada contoh. Amal yang tadi bid'ah adalah amal yang ada contoh. Tak ada contoh tidak boleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang kedua, jangan disekutukan Allah, yakni mestilah ikhlas kerana Allah. Jadi kalau dah dua syarat ini ada, pertama ittiba, ikut contoh, ada contoh. Yang kedua adalah ikhlas. Tapi ikhlas saja mengerjakan solat seperti solat yang dikatakan solat hajat, tetapi kalau tidak ada hujahnya, ditakuti amal itu amal yang baru. Amal yang baru itu itulah kata Rasulullah SAW, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap ciptaan yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan di hadis daripada Irbad Sariyah daripada Muslim dalam khutbatul hajah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, yang sesat itu ke neraka. Jadi masalah solat saya katakan adalah masalah yang besar. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya solat itu besar. Dan kejayaan seseorang yang mengatakan dirinya mukmin atau muslim dan mukmin, apabila dia berjaya membetulkan solatnya sebagaimana surah Rasulullah SAW, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Maka berjayalah orang yang beriman. Bagaimana orang beriman berjaya? Apabila solatnya khusyuk. Salat khusyuk mengikut Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir ayat ini adalah yang mengikut contoh. Jadi yang tak ada contoh, kita takuti solat tersebut menjadi solat yang bid'ah. Lihat terus ke 18, halaman 18. Saya diminta sejak 84 untuk menjelaskan persoalan ni. Alhamdulillah cuti tempoh hari, 1 bulan saya tak bergerak, saya dapat siapkan buku ni. Di halaman 18, ini satu pertanyaan, banyak pertanyaannya. Ini yang paling relevan saya rasa. Pertanyaan ini mengatakan, saya adalah salah seorang dari pelajar ustaz yang mengikuti kuliah ustaz di Singapura. Saya sering ditanya oleh beberapa orang kawan dan mereka meminta hujah dengan dalil syarak. Mereka bertanya, apakah solat hajat itu hukumnya sunnah, yakni dituntut, atau bid'ah? Diharap ustaz dapat menjawab soalan saya ini dengan dalil-dalil yang ada. Terima kasih. Jawapan saya di halaman 19. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Menurut para ulama hadis, muhaddithin atau muhaddithun, bahawa semua hadis-hadis tentang solat hajat adalah hadis da'if, yakni hadis lemah yang tiada syawahid. Syawahid jamak daripada syahid. Syawahid adalah penguat. Syawahid jamak daripada kalimah syahid. Syawahid adalah jamak yang bermaksud penguat. Jadi kalau hadis lemah tak ada penguat, tak boleh dipakai. Kalau ada penguat, boleh dipakai. Dan semua ulama hadis mengatakan seperti itu. Dan kalau lemah pun kita lihat tidak terlalu lemah. Kalau da'ifun jiddan, maka tidak boleh dipakai. Jadi kata ulama hadis, ulama hadis sepakat mengatakan bahawa hadis-hadis tentang solat hajat tiada syawahid atau penguatnya yang boleh dijadikan hujjah untuk mengamalkan solat hajat. Malah menurut Imam Al-Bukhari, hadis-hadis solat hajat adalah munkarul hadis, hadis mungkar. Maka tidak boleh mengambil hadis lemah atau mungkar walaupun banyak bilangannya. Kita yakin paling sahih adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran adalah hadis Bukhari. Dan Bukhari dianggap sebagai imamul hadis, dianggap sebagai khalifatul hadis, liwa'ul hadis, kerana yang paling sahih setelah Al-Quran adalah hadis Bukhari. Tak ada orang berani mempertikaikannya dari dulu sampai yaumul qiyamah. Jadi kalau pakarnya mengatakan bahawa hadis-hadis tentang solat hajat munkarul hadis, kita diperintah oleh Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasulah
wa ulil amri minkum. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini ulama. Kita diwajibkan mentaati ulama. Dan kita disuruh bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, yakni ulama, jika kamu tidak tahu. Sekarang yang memperkatakan tentang hadis-hadis daifnya hadis solat hajat bukan sembarangan, pakarnya belaka, yakni ahli hadis. Oleh itu mendirikan solat hajat hukumnya adalah bid'ah kerana tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah tidak pernah ditemui walau sebuah hadis sahih ataupun athar dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menjelaskan sunnahnya solat hajat. Sebaliknya hadis-hadis tentang solat hajat semuanya hadis-hadis lemah dan mungkar yang tidak boleh dijadikan dalil atau hujjah. Menurut Imam Al-Bukhari rahimahullah dan ramai imam-imam hadis serta imam-imam fiqh yang lainnya, apabila berpandukan pendapat Imam Al-Bukhari, mereka menjelaskan bahawa berkata Imam Al-Bukhari, setiap rawi yakni sanad ya, yang telah aku jelaskan tentang hadis solat hajat padanya mungkarul hadis. Mungkarul hadis dan mungkar, kita disuruh amar ma'ruf nahil mungkar, maka tidak boleh diterima riwayatnya. Kita boleh lihat kata-kata ini dalam kitab Mizanul I'tidal. Saya tak tulis bahasa Arabnya supaya dapat meringkaskan buku kecil ni. Dalam Mizanul I'tidal jilid pertama halaman 6 terdapat kata-kata Imam Bukhari sebagaimana tercatat di sini. Maka di tulisan ini dibawa dan dijelaskan hadis-hadis lemah atau hadis-hadis yang tidak sahih, hadis palsu yang dijadikan hujah oleh mereka yang menyangka bahawa solat hajat itu hukumnya sunnah. Hadis-hadis tersebut, pertama, antara hadis yang menjadi hujah pada mereka yang melakukan solat hajat ialah dari Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari Bani Adam, yakni manusia, maka hendaklah ia berwuduk serta menyempurnakan, yakni membaguskan wuduknya. Kemudian solat hajat 2 rakaat. Setelah selesai solat hajat, hendaklah ia menyanjung Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hendaklah dia membaca doa, yakni doa hajat. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. La tada' li dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Apa kedudukan hadis ni? Makanya kita ahli sunnah wal jamaah yang berpandukan ataupun kembali kepada manhaj salaf, kita tidak akan tertipu dengan hadis-hadis palsu, kerana kita tidak akan menggunakan hadis kecuali kita takhrij hadisnya. Kita punya ilmu yang canggih namanya ilmu sanad. Kita lihat sanadnya dulu. Kalau sanadnya sahih, kita ambil. Kalau tidak sahih, walaupun datangnya kata imam-imam kita sebakul, kita kena buang. Kerana dalam agama ini tidak boleh benda-benda yang dipertikaikan atau benda-benda yang raib. Raib yakni yang disyaki, yang masih belum sahih, kita tak boleh terima. Karena Al-Quran sudah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Alif, Lam dan Mim. 3 huruf ni pun kita tak boleh la raiba fi. Tidak ada keraiban padanya. Untuk apa? Hudan lil muttaqin. Ini adalah wahyu. Kita yakin bahawa apa yang diperkatakan Rasulullah SAW seluruhnya wahyu. Wahyu ada 2, satu Quran, satu hadis. Ini dijelaskan oleh Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Dia Nabi Muhammad SAW tidak bercakap ikut hawa nafsunya, tapi yang dicakapkan, yang diperkatakan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi wahyu ini tidak boleh raid, tidak boleh yang disangka, tidak boleh yang diagak-agak, kena pasti. Makanya untuk memastikan hadis itu sahih atau sahih, kita ada satu ilmu namanya ilmu sanad, meneliti perawinya. Kalau perawinya bermasalah, maka kita tak terima hadisnya, sebagaimana kita lihat di sini. Jadi menurut ulama hadis, bahawa hadis yang kita baca ini adalah hadis yang sangat lemah, dhaifun jiddan. Saya katakan tadi, hadis yang sangat lemah tidak boleh dijadikan hujah. Ini pendapat semua ulama-ulama kita. Di antaranya adalah ulama fiqh Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab Imam Syafi'i itu ansarus sunnah, ulama hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya jilid pertama, nombornya 477. Begitu juga Imam Al-Hakim, jilid yang pertama, nombor hadisnya 320, dan dikeluarkan juga oleh imam-imam hadis yang lain, sebagaimana kita akan kemukakan dalam buku kecil ni. Hadis ini dari jalan Fa'id bin Abdul Rahman Abu Al-Warukha, dari Abdullah bin Abi Auf secara marfu'. Dua-dua ni, Fa'id bin Abdul Rahman Abu Al-Warukha, begitu juga Abdullah bin Abi Auf, dua-dua ni adalah bermasalah. Kita buktikan. Imam Tirmizi di dalam riwayatnya tentang hadis ini yang kita baca tadi, menjelaskan bahawa hadis ini, hadis yang kita baca tadi adalah hadis gharib. Gharib yakni asing. Pada sanadnya, pada rawinya ada perbincangan, yakni percekcokan, yakni tidak mantap, disebabkan Fa'id bin Abdul Rahman telah dilemahkan oleh ulama hadis di dalam hadisnya. Di antaranya yang melemahkan adalah imam-imam hadis yang mu'tabar. Didapati juga oleh para ulama hadis bahawa sanad hadis ini sangat lemah, dhaifun jiddan, kerana Fa'id bin Abdul Rahman Abul Warqa telah dilemahkan oleh ramai atau sejumlah besar ulama hadis atau muhaddis. Di bawah ini dibawakan penjelasan para ulama hadis tentang Fa'id bin Abdul Rahman Abul Warqa. Pertama, berkata Abdullah bin Ahmad dari bapanya, yakni Imam Ahmad rahimahullah, bahawa hadis ini adalah termasuk munkarul hadis. Termasuk munkarul hadis, yakni seorang yang ada padanya sanad yang diperawinya ditinggalkan, atau hadis yang ditinggalkan kerana mungkarnya, yakni hadis yang tidak boleh dipakai untuk dijadikan hujjah atau dalil. Berkata Imam Ibn Ma'in, dhaif dan bukan orang yang thiqah, tidak dipercayai. Siapa yang tidak dipercayai? Abdul Rahman, Fa'id bin Abdul Rahman Abul Warqa, dan begitu juga yang membawa hadis ini juga tidak boleh dipercayai. Berkata Imam Abu Daud, tidak berguna. Istilah ini bermakna lemah atau perawinya lemah. Yang keempat, berkata Imam An-Nasai, perawi yang tidak thiqah atau matrukul hadis. Kami duduk dalam majlis masyayikh, kami diajar bila hadis dipertikaikan, dilihat takhrij hadisnya, dikumpul sejumlah takhrij ini supaya diyakini bahawa hadis ini tak boleh dipakai. Kami dididik oleh masyayikh tidak boleh menerima hadis kecuali hadis ini terutama sudah dipertikaikan, dipahami, diketahui keadaan hadis ni ataupun darjat hadis ni. Darjat hadis tentang solat hajat adalah hadis yang boleh dikatakan hadis maudhu'. Imam Syafi'i sendiri mengatakan melaksanakan hadis yang dikatakan hadis maudhu'. Hadis maudhu' artinya hadis palsu, ditakuti seperti membohongi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak berbuat atau tidak bercakap, tidak bermaksudkan, tapi kita adakan. Dan dibawanya oleh Imam Syafi'i satu hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Disebut kadzabah, bukan kadzabah. Kadzabah sekali saja. Maksudnya siapa berbohong kepada aku sekali saja, maka
bersedialah satu bangku daripada neraka. Jadi kita takuti itulah ya. Kalau tidak ada hadisnya, malah hadisnya palsu, kita amalkan, ditakuti jadi satu pembohongan terhadap Rasulullah SAW. Yang keempat, berkata Imam An-Nasa'i, perawi yang tidak thiqah atau matrukul hadis. Yang kelima, berkata Imam Abu Hatim, hadis-hadisnya, yakni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman tadi, yang kita lihat namanya di halaman 23 tadi, siapa dia? Fa'id bin Abdul Rahman Abul Waruqah, atau disebut Abul Waruqah. Perawi ini tidak siqah atau matrukul hadis. Berkata Imam Abu Hatim, hadis-hadisnya dari Ibnu Abi Aufa yang diambil oleh Abul Waruqah tadi, maka hadisnya adalah hadis batil. Hadisnya hadis batil. Berkata Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ia meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis maudhu', palsu. Ikhwan muslimin muslimah, yang kita sebut dari nombor 1 sampai nombor 6 ni, ini pakar-pakar hadis. Kita disuruh kembali kepada pakarnya, sebagaimana Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Ahli zikir adalah ahli ilmu. Kalau ahli ilmu pakarnya yang mengatakan tidak sahih, munkarul hadis ataupun hadis maudhu', kita katakan sami'na wa ata'na. Kerana ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri adalah ulama, sebagaimana diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT. Ingat, bila Allah memerintahkan, kita kena sami'na wa ata'na. Kerana dalam firman Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Adapun penerimaan perkataan orang-orang yang beriman apabila diajak kepada kitab Allah dan Rasulnya, apa penerimaan mereka, apa perkataan mereka, apa pengiktirafan mereka, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sami'na wa ata'na, sentiasa mendengar dan taat. Kita teruskan yang ketujuh. Berkata Ibn Hibban, munkarul hadis, jadi hadis munkar. Yang ke-8, berkata Imam Bukhari, ini puncaknya. Berkata Imam Al-Bukhari, munkarul hadis, hadis munkar. Dan menurut jarah Imam Al-Bukhari, kalau kita belajar jarah wa ta'dil, jadi apabila dijarah oleh Imam Bukhari tentang hadis yang dikatakan hadis-hadis tentang solat hajat, kata beliau, kata Imam Bukhari, setiap rawi yang telah aku katakan padanya munkarul hadis, maka tidak boleh diterima riwayatnya. Faham insya-Allah? Ikhwan muslimin muslimah, apa yang saya tulis ni berdasarkan hujjah. Kita menulis mengikut hujjah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat boleh penuhkan ke sini dulu, berpindah sedikit insya-Allah. Ya, mungkin ada yang lewat datang nanti. Okey, penuhkan sana dulu insya-Allah. Saya menulis ini bukan sembunyi-sembunyi, diajarkan bukan tempat gelap-gelap, terang-terang. Dan buku kita ni ada KDN, ada KDN, ada kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Boleh dibawa ke JAKIM, boleh dibawa ke Jabatan Agama, di Sikapura boleh bawa ke MUIS. Tapi tolong ditolak dengan hujah, jangan ditolak dengan kehendak orang ramai, sebab orang ramai dah hendak sembahyang hajat. Saya minta seperti itu saja. Dan bahaya kalau ikut kehendak orang ramai kalau tak ada hujahnya, kerana Allah sudah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Jika kamu taati kehendak sebagian besar penghuni permukaan bumi ini, mereka akan sesatkan kamu di jalan Allah. Supaya jangan sesat, pegang wasiat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kamu dua perkara, tak banyak, dua saja. Selagi kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan disesatkan buat selama-lamanya. Tidak akan disesatkan buat selama-lamanya. Apa itu? Quran dan kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Saya bawa ni kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kembali kepada hadis adalah kembali kepada sunnah.
Ingat kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Ushul Sunnah, Quran sangat memerlukan hadis. Quran sangat memerlukan hadis. Jadi kalau kita nak pakai Quran, kita pakai hadis. Quran mengatakan aqimus solat, dirikanlah solat. Tetapi tengok hadis nah. Kalau tidak, bagaimana kita nak solat, betul kan? Jadi di dalam Al-Quran disuruh kita kembali kepada hadis. Dan kalau kita tak kembali kepada hadis, kita tak dapat mengamalkan apa dalam Al-Quran. Sebab Rasulullah SAW adalah bayan, penjelas. Jadi apa yang dikatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datangkan oleh Rasulullah SAW adalah kamu ambil, apa yang ditegah kamu tinggalkan. Yang didatangkan perkara paling besar sekali, solat. Jadi kalau solat kita mengikut solatnya Rasulullah SAW, insya-Allah kita selamat. Kalau tak ikut solatnya Rasulullah SAW, subhanallah, kita mengerjakan amalan yang sia-sia. Okey, kita teruskan. Siapa yang agak ragu angkat tangan dia. Saya akan bawa hujah-hujahnya terus. Dengan keterangan ini jelaslah bahawa hadis tentang solat hajat sangat lemah kerana telah dilemahkan oleh ramai para ulama hadis ataupun ahli hadis. Maka melakukan solat hajat adalah perbuatan bid'ah. Kan terperanjat kita hari ini. Tetapi kalau ada Quran, ada hadis, nak terperanjat apa? Kalau tak ada Quran, tak ada hadis, memang kita melenting. Saya dah berapa lama kerjakan solat hajat. Tapi kalau tak ada hujahnya, baik bertobat. Sebab Allah bukan melihat banyaknya, tapi melihat benarnya. Yang mana Allah mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan kita semua ni untuk diuji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak. Banyak, tapi kalau tak ikut sunnah, habis. Allah tak terima. Kemudian antara para ulama hadis yang memuatkan hadis solat hajat di dalam kitabnya, ia dalam kitab mereka, dan melemahkannya. Bukan saja memuatkan solat hajat dalam kitabnya, tapi dilemahkannya. Siapa dia? Pakar-pakar hadis yang besar. Antaranya Imam Al-Hakim yang baru datang, lihat halaman 26 ya. Imam Al-Hakim melemahkan semua hadis-hadis tentang solat hajat. Pahami teks perkataan ni. Imam Al-Hakim melemahkan semua hadis-hadis, termasuk ya, hadis maksudnya tentang solat hajat. Lihat kitab Al-Mustadrak jilid pertama 320. Saya tidak risau kerana dalam library saya simpan buku-buku ni semua. Saya ambil buku tu, teliti satu persatu. Imam Al-Hakim mengatakan bahawa sembahyang hajat hadisnya lemah. Kedua, Imam Tirmizi. Hadis Tirmizi ada dua saya. Saya yang syarahnya dan satu yang sudah ditakhrij oleh Al-Albani. Imam Tirmizi telah melemahkan hadis-hadis solat hajat. Lihat jilid pertama kitabnya, nombornya 477. Ketiga, Imam Ibn Majah telah melemahkan hadis bukan satu hadis solat hajat. Lihat hadis nombor 1348. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani seorang yang bermazhab Syafi'i. Saya baca sejarahnya sebelum dia mensyarahkan hadis Bukhari, dia baca seluruh hadis. Daripada Muslim, Nasa'i, Tirmizi dan hadis-hadis yang tak pernah kita baca, dibaca untuk mensyarahkan hadis Bukhari. Imam Bukhari dalam sejarahnya pula sebelum mensahihkan hadis, dia sembahyang istihara dulu, bukan sembahyang hajat ya, sembahyang istihara dulu. Setelah sembahyang istihara baru ditulis sebagai hadis sahih. Begitu juga Imam Syafi'i, sebelum mengeluarkan fatwa dalam kitabnya, dia sembahyang istihara dulu. Subhanallah, kita boleh baca sejarah mereka. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani membaca sekalian hadis-hadis yang ada untuk mensyarahkan hadis sahih hadis Bukhari. Beliau yang pakar hadis, mungkin ratusan ribu hadis yang dihafal, bukan satu dua. Kita kalau hafal innamal a'malu binniyat, sebelumnya rawinya pun kita tak hafal. Dia hafal ni semua, pakar hadis. Apa katanya? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga telah melemahkan hadis-hadis solat hajat. Lihat kitab Tahzibut Tahzib jilid ke-8 nombor 255. Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini dikatakan Syafi'i kedua. Imam Nawawi dikatakan pembesar mazhab Syafi'i.
dia membetulkan sejumlah kesilapan Imam Asy-Syafi'i, itu Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi mensyarahkan hadis Muslim, Syarah Muslim An-Nawawi. Dan kitab-kitabnya seperti kitab yang popular antara kita Al-Azkar, walaupun setebal macam ini, subhanallah, isinya adalah ilmu matan. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi telah melemahkan semua hadis-hadis solat hajat, semua. Lihat Al-Azkar, dijelaskan dalam kitab Al-Azkar ini 156. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapa ingin dapatkan insya-Allah. Okey, hadis-hadis yang dimaksudkan, lihat di halaman 27. Tadi hadis yang pertama, hadis yang kedua. Terdapat lagi sebuah hadis lemah yang digunakan oleh mereka yang gemar melakukan berbagai-bagai solat hajat yang bid'ah untuk membolehkan mereka mendirikan solat hajat. Mereka menggunakan hadis yang dimuatkan oleh Syed Sabiq. Syed Sabiq ini guru saya. 3 tahun saya belajar dengan dia di Ummul Qura. Dia wafat 5 tahun yang lalu, kurang lebih. Dia ni menulis satu buku namanya Fiqhus Sunnah. Tetapi berjaga-jaga, kalau kita nak ambil buku ni, kita kena dapatkan satu buku Tamamun Minnah. Yang mana buku Tamamun Minnah ditulis oleh Albani membetulkan hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab Syed Sabiq. Ada hadis yang mungkar, ada hadis yang sahih, ada yang Bukhari jadikan Muslim dan sebaliknya. Jadi kekeliruan di situ. Sebab dia bukan pakar hadis. Mungkin dia mengumpul mana yang ada. Tetapi bila pakar hadis abad ni, Al-Albani meneliti banyak kesilapan hadis, takhrij hadis. Di antaranya bulan puasa tempoh hari, Syed Sabiq mengatakan ada imsak, tetapi hadis-hadis imsak adalah hadis-hadis palsu. Jadi tidak ada imsak. Jadi di sini ikhwan muslimin dan muslimat, siapa yang ingin membetulkan kitab yang kita dah beli, kesilapan-kesilapan di dalamnya, dapatkan kitab namanya kitab Tamamun Minnah. Siapa yang ingin, kalau susah dah dapat, daftarkan nama dengan Salman, mungkin Salman boleh cari. Sebab kita ada pengedar-pengedar buku Indonesia yang sudah menterjemahkan Tamamun Minnah. Dapatkan buku tu insya-Allah. Ya, sayang kalau kita ada fiqh sunnah, kita main muat macam orang yang tak faham ni. Diambilnya daripada fiqh sunnah tentang solat hajat. Sedangkan solat hajat adalah hadisnya hadis lemah. Kerana kata Albani, menurut Imam Muhammad Nasruddin Albani, bahawa hadis tersebut terbukti ia adalah hadis yang lemah. Rujukannya di bawah, lihat penjelasan lebih lanjut oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamun Minnah, halaman 260. Ini buku Melayu. Kebetulan di rumah saya, pada masa itu saya menyemak, buku Melayunya ada, saya ambil terus dalam buku Melayunya. Jadi siapa yang ada buku ni, lihat halaman 260. Dijelaskan oleh Albani. Hadis yang dimaksudkan, yakni yang dimuatkan oleh Syed Sabiq dalam kitabnya, yang dijadikan hujah oleh masyarakat kita di Malaysia. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala, Ya ayuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'al mu'ajjalan aw mu'akhkharan. Maksud hadisnya, dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk lalu ia sempurnakan wuduknya, kemudian melakukan solat 2 rakaat dengan sempurna, nescaya Allah akan menunaikan segala hajatnya, apa sahaja yang diminta, cepat atau lambat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, tetapi Imam Ahmad mengatakan hadis ini hadis lemah. Dalam kitab Musnad, kalau kita lihat hadis ini, kata Albani, sanadnya adalah lemah, yakni dhaif. Kerana di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang majhul, yakni tidak dikenali dan tidak diketahui, iaitu Maimun Abi Muhammad. Majhul, yakni misteri, tiba-tiba ada, dan ulama-ulama hadis tidak tahu siapa dia sebenarnya. Jadi kita mengambil hadis sebagaimana saya katakan, apa saja yang diragui itu tidak boleh dipakai. Sebab Quran tadi mengatakan apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Alif Lam Mim. Sampai Alif Lam Mim kita tak boleh pertikaikan. Dan semua isi Alkitab kita tak boleh ragukan. Makanya supaya jangan diragukan, maka diteliti. Kalau Quran tak perlulah kita teliti, tetapi hadis-hadis yang kita nak pakai. Kalau kita pakai sembarangan, ditakuti kita membuat satu bid'ah yang baru. Maka hadis-hadis yang tidak sahih tidak boleh dipakai. Ini sepakat ulama hadis. Kecuali hadis yang katakan tidak sahih, hadis lemah, ada muatnya, boleh dipakai. Seterusnya kita sambung semula. Maka dengan keterangan ini diharap para ulama dapat mengambil perhatian, ya, khususnya mereka yang mengajar, memimpin, mengamalkan dan membiarkan umat Islam ataupun membiarkan umat Islam mengerjakan solat hajat ketika mereka ada keperluan, seperti amalan di sekolah-sekolah dan di pusat-pusat pengajian tinggi. Apabila hampir menghadapi peperiksaan akhir, maka pelajar-pelajar mendirikan solat hajat beramai-ramai bersama para ibu bapa dan guru-guru mereka yang dipimpin oleh seorang ustaz. Betul kan? Betul ya? Macam mana sekarang kau dijemput? Jangan pergi. Dia tak menjelaskan pelajaran lagi tu. Kadang-kadang saya fikir anak orang-orang kafir yang dapat semua A, siapa yang sembahyang hajat kalau dalam keluarga dia? Jadi kita rasa sembahyang hajat ni oleh kerana tidak ada dalilnya, lebih baik kita tinggalkan. Bila tak ada dalilnya, itu bid'ah. Semua ulama-ulama katakan seperti itu. Ada dalilnya kita buat, tak ada dalilnya kita buat, bermakna bid'ah. Jadi besok kalau dijemput oleh cikgu, saya tak pernah pergi. Saya ada 13 orang anak, semua masuk sekolah Melayu. Setiap nak periksa mesti dapat surat atau disuruh ke satu orang, masih tak ada pergi. Sampai dah ambil master, dah lepas habis master antaranya pun tak pernah saya pergi. Saya dengar sebelum solat ataupun selepas solat ada yasinan ya. Disuruh bawa air penerang hati. Bila Rasulullah SAW mengajak air penerang hati? Para sahabat hafal Quran, ribuan hadis dia hafal. Abu Hurairah, mana Rasulullah SAW pernah buat penerang hati untuk dia? Daripada mana datangnya penerang hati ini? Jadi tidak perlu. Sampai saya pernah budak-budak ni bergurau. Apa dia cakap dengan kawan dia? Tak payahlah belajar, mak kita semalam dah sembahyang hajat, mesti lulus punya. Sebab apa dia rasa dah sembahyang hajat, hajatnya tu lulus. Walaupun dia bergurau, mungkin ada yang fikir, betul juga, baik-baik aku main game. Kadang-kadang budak-budak kunci pintu bagus, dia ingat belajar, tetapi apa dia buat? Main game. Jadi solat hajat jangan dilakukan kerana solat hajat tidak ada. Kami bukan melarang orang solat. Solat saya katakan tadi melalui Al-Quran, wa innaha lakabiratun. Solat adalah besar. Nak jadi orang besar, ya besarkan solat. Dan solat-solat sunnah ini bagusnya kita lakukan. Kenapa? Besok kita dibangkitkan, malaikat yang menjaga solat kita akan ditanya. Kalau solat kita ada kekurangan, kurang sana kurang sini, Allah bertanya kepada malaikat tersebut, apakah dia punya solat-solat sunnah? Kalau dia punya solat-solat sunnah, maka kekurangan sana kekurangan sini akan ditempel, akan dibetulkan dengan solat sunnah. Makanya solat sunnah ni adalah untuk penyelamat solat-solat kita kalau kita dah belajar tetapi ada kekurangan. Tetapi solat sunnah bukan solat bid'ah. Solat bid'ah, saya katakan, ditakuti solat bid'ah ini menjejaskan solat-solat kita yang wajib atau solat sunnah. Dalil yang saya bacakan tadi adalah dalil yang disahihkan oleh Syekh kita Albani. Aballah. Apa arti aballah? Allah enggan menerima amala sahiba bid'atin, amalan perbuat bid'ah ataupun amal yang dicampur baru dengan bid'ah, hatta yada'a bid'atahu aw bid'ataha, sehingga pengamal bid'ah ini buang bid'ahnya. Kalau tidak dibuang, Allah tak mau terima. Kalau ini hadis mengatakan, yang mengkhabarkan ini sadiqul masduq daripada Allah SWT. Siapa sadiqul masduq? Rasulullah SAW mengatakan, amal kamu kalau bercampur dengan bid'ah, Allah tak akan terima. Ya, jangan dibuat. Jangan dibuat bid'ah-bid'ah ni. Walaupun orang mengatakan itu dan ini, kita jaga ku anfusakum wa ahlikum narah. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin, semua hafal. Dah berapa lama hafal takkan kita tak mengamalkan? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun.
Sebesar-besar keberkahan Allah, kamu bercakap tapi kamu tak buat. Dah bercakap kena buat lah. Jangan tak buat. Oh, saya malu dengan orang, malu dengan Allah. Orang semua sembahyang hajat, saya tak sembahyang hajat. Ya, kalau saya kebetulan di situ, saya seorang tak sembahyang hajat, sebab sembahyang hajat. Kita takut kepada Allah. Dan di dalam hadis Muslim, al-haya'u minal iman. Malu itu, yakni malu kepada Allah, itu iman. Sebagai daripada iman. Jangan dengan manusia malu, dengan Allah tidak malu. Subhanallah. Okey, kita teruskan. Di bawah sekali halaman 30, ataupun kita masih menyambung di paragraf kedua. Dilakukan juga solat hajat ini oleh persatuan-persatuan agama. Ni nak election ni banyaklah salat hajat. Jangan ikut-ikut kita ya. NGO, parti-parti politik dan berbagai-bagai lagi yang berupa kumpulan atau jamaah yang dipimpin oleh mereka yang kebanyakannya belum mengenal sunnah. Di Singapura, saya semalam di Singapura, satu jamaah mengatakan nak buat maulid di Singapura sembahyang hajat. Sebab apa? Mereka buat perarakan. Dulu perarakan tidak dibolehkan sebab tahun 1958 pergaduhan Cina dengan Melayu pertama berlaku di Singapura, di Gelang. Masa diorang buat maulid, diorang buat perarakan. Beratus mati sebelum berlaku 13 Mei. Jadi Singapura sudah berhentam Melayu dengan Cina. Sebab Cina tak suka tengok orang Melayu bawa spanduk berarak. Jadi di Singapura takut berlaku lagi, maka mereka sembahyang hajat dulu. Jadi sebelum berarak, sembahyang hajat ramai-ramai. Cuba lihat. Dahlah maulid bid'ah. Buat sembahyang hajat lagi bid'ah. Allahu Akbar, bertambah-tambah. Cuba saya nasihatkan kepada ikhwan dan ikhwat di sini. Dalam hadis yang sahih, apabila kita menghapuskan sunnah, maka bid'ah akan muncul. Sebaliknya, kalau kita menghidupkan sunnah, bid'ah akan hapus. Dan di dalam hadis disahihkan oleh Ibn Taimiyah, siapa yang menghidupkan sunnah di ketiga manusia menghapuskan atau mematikan sunnah, siapa yang menghidupkan sunnah di ketiga manusia menghapuskan sunnah, yang menghidupkan ni baginya 100 orang mati syahid. Sekarang ketikanya, sekarang saatnya, sebab manusia sedang beria-ia nak menghapuskan sunnah. Betul kan? Banyak sunnah-sunnah dihapuskan oleh mereka. Dan kita lanjutkan. Iaitu apabila ada perayaan-perayaan tertentu, maka mereka akan melakukan di masjid-masjid atau di surau-surau. Solat hajat sering dilakukan, selalunya kebiasaannya juga secara berjamaah oleh beberapa kumpulan atau orang-orang perseorangan apabila menyambut hari-hari yang dianggap sebagai hari kebesaran Islam atau hari bersejarah dan sebagainya, seperti Maulid tadi. Dengan ini, penulis yakni saya berharap agar mereka terutamanya yang bergelar ulama perlulah mendatangkan dalil atau hujah dengan hujah-hujah dari syarak untuk membolehkan solat hajat agar mereka tidak melakukan bid'ah yang tercela, iaitu bid'ah dhalalah. Awaslah kerana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu menyesatkan dan setiap yang menyesatkan tempatnya di neraka. Dan Rasulullah SAW seterusnya menjelaskan, al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih digemari, dicintai oleh iblis daripada maksiat, kerana pelaku maksiat masih ada harapan untuk bertaubat dari maksiatnya. Adapun pelaku bid'ah pula tidak dapat diharapkan untuk bertaubat. Betul kan? Jadi athar ini adalah athar yang sahih, sebagaimana kita boleh lihat dalam rujukan di bawah, syarah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ya, ataupun dalam syarah sunnah, dalam talbisu iblis, dan dalam majmu'ul fatawah. Jadi tidak diragukan bahawa hadis ini adalah, atau athar ini adalah athar yang sahih. Sebelum saya membaca bahagian yang kedua, ada pertanyaan? Ya, kita faham-fahamnya supaya kita sampaikan kepada yang lain, dan insya-Allah buku ini dimanfaatkan. Kalau orang tanya hujahnya, bawa hujah ni, minta hadis-hadisnya. Kalau ada hadis yang lain lagi berkenaan solat hajat, berikan kepada saya. InsyaAllah berikan, tulis, berikan kepada saya.
Dan saya akan takhrij. Tak susah sekarang untuk mencari takhrij hadis. Kerana ada buku Ma'jam Mafahras li Alfadil Hadis. Penulisnya orang Yahudi. Ditulis bagaimana nak cari hadis. Berjilid bukunya. Dulu masa kat universiti beribu. Saya tak dapat hadiah dari universiti, tapi dia kena beli. Tapi sekarang alhamdulillah dah murah sebab dikecilkan. Di situ kita boleh lihat. Kalau hadis Bukhari ada. Dan syarah Bukhari paling-paling dua di rumah saya ada syarah Bukhari. Satu Amdatul Qari oleh Aini dan satu oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi tak masalah. Apakah mereka mengatakan hadis Bukhari? Kita cek. Kalau tak ada Bukhari, dia bohong. Jadi insya-Allah siapa yang jumpa hadis selain hadis yang ada ini, berikan kepada saya tentang solat hajat. Tetapi saya yakin apa dikatakan oleh Imam Bukhari, semua hadis-hadis yang berperkatakan tentang solat hajat, hadisnya adalah munkarul hadis. Hadisnya munkarul hadis. Jadi mudah-mudahan ini dipahami. Kalau orang bertanya, Ustaz, kalau saya tak boleh sembahyang hajat, sembahyang apa? Sembahyang istiharah penggantinya. Okey, kalau ada pertanyaan, teruskan pertanyaan kalau ada. Kadang-kadang kasih ruang bertanya, tak ada nak bertanya ya. Ya, teruskan. Maksudkan orang takfis hadis atau orang menjelaskan hadis. Ya. Adakah sunnah atau adakah baik jika dia teringat atau lupa dia sebut yang al-qamaqal, apa maksudnya dan hujah. Ya. Sudahi dengan al-qamaqal. Al-qamaqal ni kalau takut hadisnya tersilap baca. Seperti tadi. Aballah ayaqbala amala sahib bid'atin hatta yada'a bid'atahu aw bid'atah atau kama qala. Atau sebagaimana dikatakan. Bagaimana kalau saya salah bercakap ni tentang hadis, kembalikan kepada sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Katakan saya baca, bila katakan au kama qala atau sebagaimana yang telah dikatakan Rasulullah SAW. Bermakna kalau saya salah bercakap tentang hadis, membaca hadis, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Itu artinya kama qala. Itu artinya kamakal. Jadi masukkan kamakal seperti itulah. Dan ramai ulama-ulama berjaga-jaga dikatakan kamakal, kamakal. Yang ini dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Kalau aku salah, kembalikan kepada sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Allah yubarik fi. Ya, ada soalan yang lain. Ya, teruskan Faizal. Kalau macam di sekolah kan, anak-anak kita di sekolah tu dia jemput untuk solat hajat. Solat hajat. Lepas tu dia tak bagi lektor hajat, itu tak payah pergi kan. Ya. Itu macam mana dia nak tangani persepsi dia dengan kawan-kawan dia, macam Ya. mana nak nasihat seorang budak kecil. Bagi anak senang saja. Sebelum saya menjawab keseluruhannya. Dalam hadis Bukhari, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Atau dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada penciptanya. Hadis-hadis yang dikatakan hadis mungkar, hadis-hadis yang dikatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadis daif, ini tidak boleh dipakai. Kalau kita pakai, bermakna kita menggunakan hujah yang salah. Quran dan hadis adalah hujah pemutus. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Al-Quran hujjatun lak aw alik. Quran itu adalah hujah untuk kamu menyerang dan menangkis. Pakai hadis untuk rabas mereka. Tapi hadis sahih. Pakai hadis untuk menangkis serangan mereka. Tapi hadis sahih. Quran tak pertikaikanlah. Jadi kalau hadis sahih tadi mengatakan tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Maksiat di antara paling digemari oleh iblis adalah bid'ah. Lihat hadisnya tadi. Lihat hadisnya, al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'siyah, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Di halaman 31 di bawah sekali. Hadis ini hadis sahih ya Syekh. Bid'ah itu lebih digemari, dicintai oleh iblis. Siapa iblis? Ketuanya syaitan. Bosnya. Iblis, ifrit, syaitan. Yang pertama sekali iblis. Yang kedua, ifrit. Yang ketiga, syaitan. Yang atas sekali, paling cinta kepada bid'ah.
Sebab buat bid'ah, dia tak akan bertobat. Contohnya orang buat maulid tu suruh tobat, marah dia. Aku buat maulid salah ke? Tapi orang yang terorang-hayang keluar daripada bawah tu tempat minum, tanya nama kau siapa? Muhammad bin Abdullah. Taubat engkau? Dia kata, ya saya nak taubat. Tapi besok minum lagi, tapi dia tahu tu maksiat. Tetapi pembuat bid'ah kebanyakannya dia tak tahu tu maksiat. Contohnya yang baca Yasin malam Jumaat. Imam Syafi'i larang baca Yasin malam Jumaat. Dia hadiahkan kepada orang mati. Yang sahih baca surah Al-Kahfi. Tetapi kalau kita panggil orang yang senang baca Yasin ni, tobat Syekh, ini mengamuk dia, aku baca Quran salah ke? Dia mengatakan baca Quran salah. Sedangkan imamnya, imam kita, imam yang mulia ni mengatakan tidak boleh seperti itu. Subhanallah. Takkan dia bertobat, dia takkan bertobat kecuali illa man rahima rabbuh. Kecuali dirahmati oleh Allah, dia akan bertobat. Yang tidak dirahmati, subhanallah, dia akan bergelimang dengan sepanjang hidupnya bergelimang dengan bid'ah. Takuti kerana bid'ah itu hiburan iblis. Dan bid'ah ini bahayanya. Saya bertanya kepada antum. Kita pergi kasino, ada bid'ah di dalamnya? Maksiat. Kita pergi bar, ada bid'ah di dalamnya? Tak ada. Kita pergi panggung wayang, ada bid'ah di dalamnya? Yang ada maksiat. Tapi di mana kita cari bid'ah? Di masjid, di surau, betul kan? Bermula daripada wudunya sampai solatnya, selepas solat, lepas solatnya keluar ke masjid, subhanallah. Ini yang kita takut. Bid'ah yang kita takuti, dia akan menghancurkan sunnah. Pembuat maksiat tak menghancurkan sunnah. Bid'ah sebagaimana hadis, saya ada menulis 2 jilid. Bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Di situ saya dapat bawa sebuah hadis, bid'ah muncul, sunnah akan mati. Sebaliknya, kalau sunnah muncul, bid'ah akan mati. Saya buat contoh senang aja. Ada seorang doktor, profesor bahagian agama. Tapi dia punya profesor daripada London sana. Datang ke rumah saya, tak tahu anak saya ada je. Salman ada kejap. Kami buat jamuan lah. Semasa nak makan, Ustaz baca doa sikit, nak makan ni. Saya cakap doa apa Syekh? Okeylah, saya baca doa. Dia baca doa. Bismillah hilang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Entah apa dia baca, amin. Dia sabu bukanya. Bismillah hilang. Betul kata Rasulullah kan? Bukankah seorang sahabat bila nak makan Rasulullah fabda bi bismillah. Mulakan bi bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan ajak anak kita baca bismillahirrahmanirrahim, apalagi auzubillah. Hadis-hadis yang sahih bila makan disuruh baca bismillah, nak minum baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jangan silap. Tapi kawan ni bila dah hidup ke bid'ah, bismillah pun hilang. Lihat. Saya fikir betul kata Rasulullah. Sadaqah Rasulullah. Antara dia ikutkan bid'ah. Subhanallah. Profesor, doktor Syekh. Mengajar Universiti Islam Antarabangsa. Datang ke rumah anak. Makan, kita bawa jamuan. Kita tak mengumpat sebab apa kita tak sebut namanya. Nak makan disuruh nak baca doa. Syekh baca doa katanya. Kata nak doa apa? Okeylah. Kalau Ustaz nak baca, saya baca. Dia angkat tangan. Dimulakan dengan Allahumma barik lana. Entah doa-doa apa lagi. Anda pun dah malas nak dengar. Kata anak makanlah. Yang penting kau makan. Anak tengok bismillah pun tak ada. Begitu juga budak-budak tadika. Tanya anak-anak, kita ada tadika. Kadang-kadang dah masuk tadika dia orang. Kemudian berhenti masukkan tadika anak. Budak-budak ni kadang yang masuk tadika orang yang lain lah, bukan tadika kita. Sebelum makan dia baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sapu. Bismillahnya tak ada. Syekh Allahumma barik lana itu tidak ada hadisnya. Tak tahu daripada mana doa ni. Bukan Bukhari, bukan Muslim. Rasulullah SAW tidak menyuruh kita baca doa sebelum makan, tapi disuruh baca bismillah sahaja. Selepas makan baca alhamdulillah. Jangan tunggu bersedawa. Alhamdulillah. Itu juga tak ada hadisnya. Orang Arab kalau kita sedawa di depan dia marah. Sama seperti dia orang kentut, sama. Arab marah kalau hantar sedawa depan dia, subhanallah, dia marah. Jadi bila baca alhamdulillah, lepas makan kenyang alhamdulillah. Jadi anda minta hidupkanlah sunnah dan tinggalkanlah bid'ah-bid'ah yang ada. Okey, ambil lagi satu soalan sebelum kita sambung ke bahagian kedua kalau ada. Kalau ada soalan.
Okey, kalau tak ada kita teruskan. Ya, teruskan. Teruskan. Lepas solat, doa biasa. Ya. Cuma lepas solat tidak ada doa. Lepas solat ada zikir. Ya, kalau nak doa di dalam solat. Minta maaf. Sebab kata Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, solat itu munajat. Munajat artinya bisik-bisik. Lepas solat bermakna kita tak munajat lagi, tak bisik-bisik. Bila bisik-bisik kita dekat kepada Allah. Sehingga dalam hadis sahih, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru du'a'u fihi. Yang paling hampir seorang hamba kepada Tuhannya paling hampir waktu sujud. Fa aktsaru du'a'u fihi, banyaklah berdoa. Tadi di Melaka orang bertanya, boleh tak kita baca doa-doa dalam Al-Quran? Ya, boleh. Yang penting kita niat untuk berdoa, bukan baca Al-Quran. Seperti Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh dibaca waktu sujud. Kalau kita tidak mampu sujud lama, hadis sahih daripada Wa'il bin Hujir, yang mana kata Wa'il bin Hujir, wa ra'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha. Dan aku lihat Rasulullah SAW terus menggerak-gerakkan jarinya dan terus berdoa. Gerak jari bukan gini ya. Ingat, ini atas bawah, bukan gini. Ini depan belakang. Sedikit saja, sedikit saja. Tapi laju, bisyiddah, sedikit. Sebab ada anak tengok orang gini. Ini salah. Ini atas bawah, atas bawah, atas bawah. Orang sufi buat macam ni. Kenapa macam ni? Dunia. Allah meliputi dunia. Ada alif lam lam ha. Alif lam lam ha juga tidak boleh, tidak ada. Yang ada di dalam hadis, Wa'il bin Hujr mengatakan, wa ra'aitu yuharrikuha wa yad'u biha. Dijelaskan seperti orang menggigil kesejukan. Mana begini saja. Begini saja. Dan gerak-gerakan jari ini lebih ditakuti oleh syaitan daripada pukulan besi. Jadi gerak-gerakan. Dan ini sunnah yang sudah matrukah, sunnah yang sudah ditinggalkan. Jadi muslimah, ya. Dan sebelum berdoa, kita disunahkan membaca hamdalah dan membaca selawat. Seperti alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, dan nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita berdoa. Jadi dalam hadis yang sahih disuruh kita memuji Allah dulu. Setelah kita memuji Allah, kita selawat, insya-Allah doa kita diterima. Memuji Allah. Macam saya kalau nak minta dengan Faizal, puji dulu. Senang dapat. Betul kan Faizal? Allah Subhanahu Wa Taala pun menyuruh kita memujinya dulu. Ya? Subhanallah. Okey, kita teruskan bagian. Ya, teruskan. Bismillah. Ada doa-doanya. Di sini tak tahu dia tak? Doa harian ataupun dalam Hisnul Muslim. Pernah dengar Hisnul Muslim? Yang syarahnya tebal, mahal, RM50 mungkin. Beli yang kecil tu. Di situ ada doa yang sudah ditakhrij hadisnya, doa-doa harian. Di antaranya doa selepas makan. Supaya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Kita dapat makan. Negeri kita ni subhanallah kaya dengan makanan. Kebanyakan ni orang sakit kerana apa? Kerana bukan tak makan, tapi kerana banyak makan. Jadi syukurlah ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah tambah nikmat kita. Jadi ada doa-doa, tak tahu kalau di Yayasan Taklim ni ada, dapatkan di sini. Doa-doa harian, di antaranya doa selepas makan. Kita ni disuruh sentiasa zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Doa-doa ni satu daripada zikir. Lihat ya kita. Nak masuk rumah zikir. Apa dia? Beri salam. Dan ada doanya. Nak keluar rumah berzikir. Apa dia? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Di dalam penjelasan Al-Bani, orang yang baca ini, syaitan mengatakan bagaimana kami nak mengganggu dia
Dia sudah meruqyah diri dia sendiri. Kemudian nak masuk tandas, keluar tandas, nak tidur, bangun tidur kan, lihat banyaknya zikir. Banyaknya zikir. Jadi sebanyak zikir ni jangan ditambah yang ada ni. Bagaimana ditambah? Lepas makan baca zikir dengan, ataupun sebelum makan. Sebelum makan, contohnya ya paling banyak nanti bulan Ramadan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu juga orang yang puasa-puasa sunat sebelum berbuka baca ni salah. Bismillah sahaja. Tak ada doa sebelum makan. Tak ada doa sebelum makan. Jadi jangan ajarkan anak kita yang bukan-bukan ya. Ditakuti yang diajarkan itu boleh bawa bina'ah. Okey, teruskan ke halaman 34. Ya, teruskan. Tanya berkenaan ni ada doa-doa dulu kan ya. Ya. Doa dalam kitab Yasin, doa Kasya, doa Ahzab tu macam mana pandangan? Saya tetap kembali kepada kaedah kita. Kalau itu daripada hadis, kalau itu daripada athar, kita pastikan hadis itu sahih. Kita pastikan athar itu sahih. Cuba bawa ke sini hadisnya. InsyaAllah kami akan bantu. Orang dulu pakai kan. Jadi Iya. hadis menceritakan Akasya. Saya tak katakan semua itu tak sahih, dan saya tak berani katakan semua itu sahih. Bawakan ke sini baru saya boleh katakan sahih. Ya, banyak. Macam semalam orang tengok kat YouTube ataupun kat mana saya tak tahu, kat internet, duduk dengan tangan ke belakang begini. Apakah ini duduknya setan? Iya, duduknya setan, tetapi dalam solat. Tapi bukan solat, tak jadi masalah. Itu hadisnya sahih. Orang solat ada sujudnya anjing. Bila siku ke bawah. Duduk seperti duduknya setan. Apabila duduk seperti yang saya tunjukkan tadi. Ataupun duduk setan dengan cara kaki itu dikebelakangkan. Patut ujung-ujung kaki duduk dihadapkan ke kiblat. Kalau duduk antara dua sujud ataupun masa Rabiul Firli, kita duduk cara iftirash. Punggung kita duduk di atas tapak kaki. Ya kan? Ataupun tawarruk kalau sujud ataupun tahiyat akhir. Tapi mereka semua dikebelakangkan. Itu salah. Itu dikatakan duduknya syaitan. Ujung-ujung jari semua ke belakang. Sebab bila duduk, yastaqbilu bi atrafi qadamai al-qiblah. Kata Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW solat, dan bila solat, ujung-ujung jari itu dihadapkan ke kiblah. Tapi ini semua dihadapkan ke belakang. Itu dikatakan duduknya syaitan. Banyak orang buat. Solat masalah besar ya. Saya katakan tadi, kalau solat kita diterima, amal kita diterima. Kalau solat kita tak diterima, amal kita semua habis. Makanya jangan malu cerita dan tanya pasal solat di sini. 84 saya balik mengajar di Singapura, solat, mereka mengatakan, Ustaz nak ajar budak tadika ke? Dia tak tahu. Apabila kita teliti bagaimana takbirnya, sebab sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Persis seperti solat Rasulullah. Takbirnya hazwul mankibai atau hazwul uzunai. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah. Dia tertentang dengan bahu ataupun telinga. Kemudian dihadapkan ke kiblah, bukan begini. Sebab ada yang begini, macam kapak katanya. Macam apa? Kita yang ngapel lah, ada satu negeri tu pakai ini semua pengikutnya. Bukan begini. Bukan begini. Allahu Akbar begini, terus tak. Dan macam-macam lagi kan. Jadi kalau kita takbir dah silap, subhanallah. Jadi jangan segan untuk bertanya kalau ada persoalan yang berkenaan solat, masih diragukan, tanyakan langsung insyaAllah. Okey, ada soalan yang lain? Ya, teruskan. Doa selepas solat. Sebab ada juga macam saya baca hadis-hadis lain pasal adanya doa selepas solat sunat. Selepas sembahyang ada berdoa. Macam mana nak jelaskan pasal Okey. dan lepas pasal hadis solat istigharah kita sebenarnya dia tulis berdoa selepas memberi salam. Kalau saya Betul, di sini ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Tapi banyak-banyak pendapat ni yang paling kuat, kita ambil yang paling kuat.
Yang paling kuat apa dijelaskan oleh Ibn Taimiyah. Kita tak taklid kepada Ibn Taimiyah walaupun ramai orang tak suka dengan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan bahawa solat itu namanya munajat. Apa arti munajat? Munajat bisik-bisik. Arti munajat bisik-bisik. Bermakna kita bisik-bisik kepada Allah. Kalau bisik-bisik bermakna waktu solat. Waktu solat. Dan waktu solat paling baik sekali kita berdoa. Saya katakan tadi waktu sujud dan waktu tahiyat akhir. Dan kita katakan bahawa solat memang as-salatu lughatan ad-du'a. Solat adalah doa. Kita minta kepada Allah waktu solat. Ini menguatkan lagi supaya permintaan kita diterima. Berdoa saja kepada Allah, Allah dekat kepada kita sebenarnya. Sebagaimana dalam sebuah ayat Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila seorang hamba bertanya atau minta kepadaku, aku dekat kepadanya. Aku dekat kepadanya. Aku perkenankan permintaannya. Tapi syarat, kalau dia minta kepada aku. Jadi minta kepada Allah langsung. Jangan minta melalui perantaraan-perantaraan yang tak diizinkan. Melalui orang mati, melalui jin, melalui malaikat, itu tidak boleh. Tapi melalui orang hidup bolehlah kan? Sebab bertawassul kepada orang hidup, yang penting orang Islam dibolehkan. Tapi bertawassul kepada orang-orang yang sudah mati, jin, malaikat tidak boleh. Tapi sebaik-baiknya kita minta direct kepada Allah. Okey, dalam permintaannya kepada Allah SWT, yang paling dekat kita kepada Allah waktu solat. Terutama waktu sujud, kedua waktu tahiyat akhir. Maka banyakkanlah minta kepada Allah di waktu tersebut. Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i. Aku perkenankan permintaan orang yang minta kepadaku. Ud'uni, kata Allah, astajib lakum. Mintalah kepada aku, direct minta kepada aku perkenankan. Jadi muslimah tadi bertanya, bilakah kita nak berdoa misalnya? Waktu berdoa paling baik adalah waktu sujud. Kalau waktunya waktu 1/3 daripada malam, sebab Allah turun ke langit dunia 1/3 daripada malam. Kalau tempatnya seperti di Mekah, ya, di tepian Kaabah, di Multazam, ataupun semasa kita kerjakan haji di Arafah, ataupun semasa kita musafir, waktu kita musafir, sepanjang musafir pergi dan pulang, itu doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi doa-doa mustajab itulah waktunya, di antaranya. Memang di dalam Husnul Muslim ada dijelaskan tentang bila, di mana dan bagaimana doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pertama sekali kena yakin. Kena yakin bahawa doa kita diterima. Makanya lepas solat kebanyakan orang berdoa tu dia tak tahu apa dia baca. Berapa tahun nanti ada sembahyang dengan jamaah dengan doa. Cuba terjemahkan apa dia baca. Saya cabar semua. Siapa yang hafal? Ustaz di belakang. Terjemahkan. Subhanallah. Berpuluh tahun kita belakang imam pun membaca amin, amin. Terjemah satu bab, satu apa? Satu patah pun tak tahu. Kita bukan disuruh seperti itu. Syarat doa dia tadi kena yakin, minta sungguh-sungguh. Ini acap tak acap saja. Yang penting ritual solat. Lepas solat bacalah. Apa dia minta tak tahu dia. Tak tahu benda apa yang dibaca. Dan kalau nak jadi imam Jabatan Agama, interview, doa tu dulu. Panjang tak? Makin panjang, makin selamat katanya. Boleh jadi imam. Tak panjang, tak boleh. Jadi tuan ya? Ya? Berkenaan baca doa dalam sujud tadi kan? Iya. Jadi, bolehkah kita mengeluarkan suara? Tidak boleh. Ya, dalam bahasa Melayu kita kan? Tidak boleh. Ha? Tidak boleh keluarkan suara. Tak boleh, ingat lagi je lah. Iya. Dalam Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin oleh Salman Masyhur, Syekh Salman Masyhur, solat Rasulullah SAW mengkomak-kamikkan mulut, menggerakkan lidah, tetapi tak keluar suara. Ulang lagi sekali. Dalam Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin oleh Syekh Salman Masyhur, sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ritual solat namanya. Tidak dinamakan solat ikut sunnah kalau kita sembahyang mulut senyap. Hati tak bergerak, bukan senyap, tak bergerak. Kena komak-komik. Sebab Rasulullah SAW diketahui dia bergerak kerana ni. Di belakang bergoyang ni. Hatta muslimah pun kalau sembahyang komak kamik, tapi suara tak ada keluar. Doa pun komak kamik juga. Iya, komak kamik. Suara tak keluar. Tidak boleh keluarkan. InsyaAllah. Okey, kita ke halaman 34, solat istihara. Takut waktunya tak cukup ya. Sekarang dah pukul 4. Ya.
Solat istihara. Istihara bermaksud memohon atau meminta pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi petunjuk untuk memperolehi pilihan yang terbaik dalam apapun masalah, hal-hal yang dihalalkan atau yang disyariatkan. Adapun solat istihara adalah sebagai pengganti solat hajat setelah meninggalkannya. Yang setelah kita tak mau solat hajat lagi kerana solat hajat tidak ada. Kerana setelah mengetahui bahawa solat hajat itu adalah lemah, malah mungkar dalil-dalilnya, maka apabila ada apa sahaja keperluan hajat atau menghendaki melakukan sesuatu urusan yang mubah, yakni yang halal, yang mubah, yang harus, maka digalakkan mendirikan solat sunnah istikharah 2 rakaat sebagaimana yang terdapat dalil-dalilnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Solat istikharah hendaklah mengikuti cara dan contoh yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu 2 rakaat dan berdoa dengan doa istihara yang dibaca mengikut penjelasan atau tata cara sebagaimana di bawah ini. Dibaca doa istihara dengan setelah memberi salam. Lihat sebagaimana dikatakan tadi. Dibaca doa istihara setelah memberi salam, sebagaimana mengikut kebanyakan ulama seperti ulama 4 mazhab Syafi'i, seperti Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Tapi Imam Syafi'i lebih menggalakkan di waktu solat, waktu sujud, sebagaimana Imam Nawawi begitu juga. Ini pendapat paling kuat kalau kita lihat dalil-dalilnya. Yang kedua ni paling kuat. Menurut Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, bahawa doa istihara dibaca sebelum memberi salam, iaitu di waktu sujud atau tahiyat. Sebab Nabi Muhammad SAW memperbanyakkan doanya sebelum salam. Yang demikian itu adalah lebih baik. Rujukannya adalah Fatwa Al-Kubra. Ataupun begitu juga pendapat Ibnu Abi Hamzah dalam kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam jilid yang ke-11 apabila memperkatakan tentang solat tadi. Jadi kita boleh baca di waktu sujud. Kalau tak tahan sujud lama-lama, kita boleh baca waktu baca tahiyat, insya-Allah. Ketiga, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat doa itu dibaca pada saat sujud atau setelah memberi salam. Sujud atau setelah beri salam. Kalau setelah memberi salam dengan mengangkat kedua telapak tangan menedah ke langit. Tapi sebaiknya adalah waktu sujud ataupun di waktu memberi salam, sebelum memberi salam. Sebab setelah memberi salam kita dah habis munajat. Para ulama salafus salih telah ijma' atau sepakat berpendapat bahawa solat istihara hukumnya sunnah, bukan wajib, iaitu dikerjakan di dalam ataupun dikerjakan dalam keperluan pada hal-hal yang dibolehkan, yakni yang halal atau sunnah, terutamanya ketika terjadi sesuatu yang sukar untuk ditentukan, yang tidak tahu kebenarannya, atau memilih sama ada yang melibatkan perkara yang diwajibkan atau yang disunnahkan. Seperti dalam menentukan, satu contoh seperti dalam menentukan waktu untuk menunaikan ibadah haji atau umrah tahun ini atau sebaliknya. Itu sama ada menunaikan umrah terlebih dahulu atau haji dahulu. Solat istihara adalah pengganti amalan syirik yang menjadi tradisi bangsa Arab pada masa jahiliyah, yang meminta bantuan dari dukun, pawang dan peramal nasib dengan menggunakan bintang, perjalanan bintang, bertatayur, yakni meramal sial dengan burung, mengundi nasib dengan undian yang dikatakan azlan dan sebagainya. Perkataan azlan disebut juga sebagai qida'ah atau disebut siham, yang bermaksud belahan-belahan kayu yang keras yang telah dihaluskan, yang digunakan untuk menentukan nasib seseorang sama ada bernasib baik atau buruk. Kayu-kayu ini atau kayu-kayu qida'ah atau siham itu ada 3 jenis. Pertama, jenis kayu yang ditulis pada batang kayu tersebut, lakukanlah. Jenis yang kedua, ditulis pada kayu tersebut, jangan lakukan. Yang ketiga, jenis yang tidak ditulis apa-apa perkataan. Saya baca sejarah ni,
orang jahiliah bergantung kepada dukun. Sebelum membuat apapun sesuatu yang mereka nak buat, pergi dukun dulu. Dukun siapkan kayu dalam mangkuk ataupun dalam gelas, disiapkan banyak. Biasanya kayu ini kalau tak digunakan, digantung di leher berhalanya. Nanti kalau ada orang telik nasib, dimentera, digoncang, suruh cabut. Kalau katakan pergi, lakukan musafir lah. Kalau katakan jangan lakukan, jangan musafir lah. Kalau kosong, itu pilih. Nak pergi boleh, tak pergi tak apa. Oleh kerana mereka bila masuk Islam, mereka minta kepada Rasulullah SAW penggantinya. Maka Rasulullah SAW sudah sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah, serahkan kepada Allah SWT. Kalau tak mau sembahyang istikharah, doa istikharah. Apa doa istikharah? Nanti doanya dekat sini. Makanya kita katakan dalam hal apapun kita ingat Tuhan dulu, ingat Allah SWT. Dan kita tidak boleh pergi dukun. Yang kita dah bincang, kalau pergi dukun apa hukumnya? Syirik. Sebab dukun akan menyeru jin atau syaitan-syaitan di alam gaib, yang mana menyeru syaitan, hukumnya syirik. Jadi ini ceritanya. Diteruskan. Kayu-kayu yang tertulis dan tidak tertulis itu memiliki banyak bentuk. Dulu di Johor Bahru ada seorang India dekat dengan restoran Zam-Zam, tapi sekarang tak ada. Mungkin MPJB, Majlis Pembandaran Johor Bahru dah angkut dia. Dia duduk pakai bangku kecil, ada sangkar burung, dalamnya burung kanari. Di tepinya ditaruh stick aiskrim tu yang sudah ditulis ataupun dalam pakau. Saya tengok ada seorang Melayu pada masa itu, saya kebetulkan tunggu kawan. Saya tengok, apa mama ini buat? Rupanya ada orang Melayu dalam 10 minit bercakap. Kemudian dikeluarkan stick tu, di mentera. Digoncang, maka ditabur. Dikeluarkan burung kanari ini, maka diambil satu, dibaca. Maka ditulis. Kemudian dikocok pakau tu, dah pakau. Ditabur, maka dikeluarkan burung tu ambil satu, maka dibaca. Bodohnya manusia. Burung lebih pandai nasib dia daripada. Cuba lihat. Kalau pakai akal, burung ni apa tahu dia? Kok tak bergantung dengan burung? Ini namanya tathayyur, namanya syirik. Mungkin budak ataupun orang muda ni ada masalah, tapi kenapa pergi dukun? Ini namanya dukun, telik. Hukumnya syirik. Tak tahulah orang kafir ke orang Islam, dukun tu saya tak tahu. Perbuatan syirik. Ini sudah dilakukan di zaman jahiliah. Jadi kalau kita ada masalah, sebaiknya cuba lihat halaman 39, kita langkah saja supaya dapat menyempatkan waktu. Menurut Ibnu Hajar, bahawa istikharah mencakupi ataupun merangkumi urusan besar atau kecil. Sebab berapa banyak urusan kecil, akibatnya menjadi besar. Apa saja yang kita nak dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala, maka beristikharahlah. Oleh itu, lihat halaman 40, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa sebelum solat istikharah dilakukan, maka disunahkan untuk meminta nasihat dan pertimbangan kepada mereka yang tahu keadaannya dan orang tahu, yakni orang alim atau ulama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan solat dengan sempurna, dan urusan mereka dijalankan secara bermasyarakat, ini berbincang dengan orang alim ataupun sesama mereka. Terus kepada halaman 41, cara-cara atau sifat cara-cara melakukan solat istikharah. Kalau boleh dipahami ni, kalau tak faham ditanyakan sampai kita memahami, jangan keluar daripada cara-cara ni. Sebenarnya ada hujah-hujahnya. Saya nak ringkaskan buku ni, jadi senang kan dibaca, senang dipahami, maka saya ambil seringkas-ringkasnya. Menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i, disunahkan pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Dan di rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Ikhlas. Tetapi disunahkan menyambung dengan membaca ayat. Ya? Okey, lihat halaman 42 dulu. Kalangan ulama salafus saleh menganjurkan agar membaca setelah
Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama. Maka ditambah dengan membaca ayat di surah Al-Qasas ayat 68-70. Apa itu ayatnya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lamul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi selepas baca surah Al-Kafirun dihafal ni. Kalau sementara belum hafal, boleh kita tengok. Sementara kita belum hafal, kita boleh tengok ya. Taruh di tepi misalan, taruh tanda. Lepas baca surah Al-Kafirun, kita ambil, kita baca. Dalilnya faqra'u ma tayassara minhu. Orang yang tak boleh baca dibolehkan dengan membaca melihatnya. Faqra'u ma tayassara minhu artinya bacalah dengan cara yang mudah kamu baca. Kalau tak hafal macam mana nak baca? Seperti orang bertanya, Ustaz, Rasulullah SAW satu malam baca surah Al-Baqarah habis. Macam mana saya tak hafal? Ya, ambil Quran baca, tengok. Ya, qiyamul lailnya satu surah Al-Baqarah habis. Malah disambung dengan surah Ali Imran. Berapa panjang? Makanya kadang-kadang sampai nak bertemu dengan subuh baru berhenti. Itu subhanallah apa yang kita baca. Allahu akbar. Okey, makna ayat tadi antum boleh baca. Di halaman 44 dan pada rakaat yang kedua setelah membaca surah Al-Ikhlas ditambah dengan membaca surah yang rakaat kedua ya. Dibaca dengan surah وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ini dibaca di rakaat kedua setelah baca Qul huwallah. Kemudian hadis berkenaan solat istihara, lihat halaman 46. Hadisnya adalah hadis Bukhari dan Abu Daud dan beberapa lagi perawiannya. Hadisnya di Bukhari. Hadis pertama. Hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kami cara-cara untuk melaksanakan solat istikharah dalam seluruh masalah. Sebagaimana baginda mengajarkan kepada kami surah-surah Al-Quran ataupun surah-surah dalam Al-Quran. Baginda bersabda, Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil faridati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Cuba di underline. Bermula doanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Di underline ya. Nanti bertanya daripada mana mula doanya? Daripada Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr, yang bracket 00 tu sebut namanya. Apa hajatnya? Sebut namanya. Apa yang dihajarkan sebut. Dan disambung, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akhibati amri, ataupun dibaca juga ajili amri wa ajli faqadurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajili amri wa ajili fasrif anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kan thumma ardini bih. Sampai di situ ya. Jadi tempat kosong tu sebut apa yang kita perlukan, dan maknanya antum boleh baca nanti. Kemudian di dalam hadis Al-Bukhari, lihat halaman 48,
Dan pada riwayat-riwayat hadis solat istihara yang lainnya disebut dan diterangkan tempat menyebut perkara yang dihajatkan, keperluan yang sangat diperlukan, dan urusan yang ingin diselesaikan dengan meminta kebenaran dari Allah, iaitu ketiga mengucapkan in kunta ta'lam hadha. Lihat di bracket, in kunta ta'lam hadha al-amra, sebut namanya, khairun li, dan seterusnya. Ya, nanti kalau tak faham, bawa semula di kuliah akan datang, kita boleh bincang. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua, dianjurkan agar solat istikhara ketika ingin meminang wanita yang ingin dijadikan isteri. Begitu juga kalau ingin menerima laki-laki yang meminang. Ataupun kita dapat pilihan kerja, untuk mengetahui mana yang lebih berkat, mana lebih sesuai, kita sembahyang istikhara. Kalau tak sempat sembahyang, kita boleh menadah tangan. Cara Rasulullah SAW menadah tangan untuk berdoa, macam mana caranya? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ini dihadapkan ke kiblah. Kiblahnya tangan adalah ni, dan muka dihadapkan ke ni. Itu kita minta. Ataupun kita minta angkat setinggi-tingginya, hadapkan ke atas. Sebab Rasulullah SAW sampai nampak ketiaknya. Ataupun kita buat seperti ini. Itu cara berdoa. Begini saja. Satu tangan. Tangan kanan bukan kiri. Yang minum. Tangan kanan. Macam mana? Kata Imam Nawawi, ini dihadapkan ke kiblahnya. Kiblahnya adalah langit, sebab Allah di langit. Ditegakkan macam ni, kemudian ditarik, dihadapkan begini. Itu satu cara. Kedua, minta dongak ke langit setinggi-tingginya tangan ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan buat seperti ini. Tapi bagi wanita, lebih baik macam ni lah. Kalau di tempat ramai, kenapa? Ini lebih sopan. Kalau begini tinggi-tinggi, tak, subhanallah. Ataupun buat seperti ini, tak ada masalah. Itu cara. Apa dia? Tak ada itu bid'ah. Lepas saja sapu muka, itu tak ada dalilnya. Ulang lagi sekali. Berdoa boleh sapu muka? Tak boleh. Kalau boleh, kalau ada hadisnya hadis daif. Rasulullah SAW tak pernah sapu muka. Tak pernah. Kalau ada, berikan kepada saya hadisnya. Dalam satu buku saya sudah takhrij, tak salah, tentang sapu muka. Tidak boleh sama sekali, ya. Tuan ya, berdoa tadi maksud kita angkat tangan kerendak macam ni. Iya. Tembak muka sini. Iya. Ini dihadapkan ke kiblah. Kiblahnya langit, agak ke langit. Kemudian Muka di sini. memberdekatan dengan tapak tangan lah. Iya. Sebab muka dihadapkan ke tapak tangan. Cuba lihat hadisnya. Kedua, kita akan bukan macam ni, tidak. Dirapatkan, minta seperti ini. Dan Allah malu kalau tidak diperkenankan. Bukan macam ini. Habis itu dalam doa apa, tolak bala dibuat begini macam Ya, betul. Itu hadis. Jangan ketawa. Ya? Ada orang ketawakan macam ni. Tengok ni, Pak Imam buat macam ni. Tolak bala. Memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya Allah, jauhkan aku daripada bala. Kita tolak macam ni. Ya Allah, jauhkan aku daripada penyakit. Kita mohon, kenapa kita tolak? Artinya jauhkan, artinya tolak. Jauhkan aku. Ya Allah, jauhkan, artinya jauhkan, tolak. Tak nak. Artinya tak nak. Macam ni artinya tak nak. Ini artinya minta. Sunnah. Apa dia? Itu dah biasa. Hari ini buang automatik tu. Tak pakai automatik lagi. Pakai hadis. Ya, teruskan. Bagaimana? Yang kita tahu, ibadah itu contoh. Saya tak jumpa hadis seperti itu. Paling-paling kita buat seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kenapa kita tunjuk ni? Kita menunjukkan Allah itu satu. Di mana? Di langit. Makanya kita tolak yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Hadis yang seperti ini, kita yakin bahawa Allah satu. Di mana? Di langit. Makanya kalau kita katakan la ilaha illallah, kita katakan seperti ini. Dan bila kita tengok patung-patung, berhala-berhala, sunnah kita katakan la ilaha illallah begini. Ulang lagi sekali, kalau katakan kita lintas di tempat-tempat berhala tu, maka disunahkan kita tunjuk ke atas, kita katakan la ilaha illallah. Ya, teruskan. Kalau ikut hadis bid'ah, saya tak berani nak katakan bid'ah.
saya nak tanya ya, kalau kita bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i paling tegas salat Jumaat. Imam Syafi'i seperti azan 2 kali. Kata Imam Syafi'i, mengikut cara Rasulullah SAW biar aku senangi. Imam Syafi'i tidak mengajar kita imam di atas bernada macam ni, kita di belakang amin amin, tidak ada. Cuba hadisnya. Sebab orang yang di bawah dan mewakilkan apa saja dengan imam. Kita tak perlu seperti ini. Ini masuk YouTube besok kecoh ni. Saya tahu. Saya tak kisah. Sebab saya punya hujah. Jadi yang di belakang tu diam saja. Dan imam di antara sunnah di atas mimbar berdoa seperti ini. Seperti ini. Tapi separuh bukan seperti ini, tapi dia tengok teks. Betul kan? Kebanyakannya tengok teks. Dia tak seperti ini, tidak seperti ini dan tidak seperti ini. Sebab kita diwajibkan ikut teks. Jadi kalau kita di belakang tak payahlah sebut-sebut dengan amin, amin. Sedangkan sebelum imam naik mimbar, sebelum tongkat tu diserahkan kepada imam, apa kata makmum, apa khatib pertama tu, ada 2 khatib. Satu khatib kecil. Apa kata khatib kecil? Apabila imam naik ke mimbar, hendaklah kamu diam daripada berkata-kata. Kalau kamu berkata kepada kawan kamu atau saudara kamu diam, maka fakat lara. Artinya anta punya pahala habis. Tapi dia gasap-gasap bercakap. Betul kan? Kita di bawah gasap-gasap dengan amin. Yang di bawah ni, bila imam berhenti daripada membaca khutbah, apa dibuat? Dibaca doa panjang-panjang. Cuba tanya, ada tak? Ya, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i ataupun diperintah oleh Imam Syafi'i membaca seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kita bukan nak membantah orang, tetapi kita nak membetulkan. Maaf saya katakan. Saya bukan nak membantah, tapi nak betulkan. Ya, kalau diterima, Alhamdulillah. Kalau tak diterima, apa nak buat? Ad-dinun nasihah. Agama itu sebagai nasihat. Tuan, apa kita baca? Orang kena bila di antara 2 khutbah, ni Tuan Khatib, Ya. ada bacaan dia ke? Tidak ada apa-apa bacaan. Disuruh tunggu sebentar. Tunggunya sebentar saja, bukan relax lama-lama, tak. Syarat duduk, kemudian bangun. Ada hadis mengatakan semasa khatib duduk, kemudian dia Kalau nak baca pun dia wakilkan kepada imam. Tidak ada apa-apa bacaan. Sebab kekecohan sekarang kerana macam-macam bacaan. Ikhwan muslimin dan muslimah, dapatkan apa yang ditulis oleh Ismail Lutfi apabila Raja Perlis meminta cara-cara solat Jumaat mengikut Rasulullah SAW. Dia tulis 2, satu Jawi dan satu Rumi. Dia bawa semua mazhab Syafi'i. Ismail Lutfi, Dr. Ismail Lutfi di Yalah tu, di petani, dia ada menulis atas permintaan Raja Perlis. Jadi di situ kita boleh lihat yang mana orang di bawah tidaklah sibuk dengan angkat tangan dan sebagainya. Buku tu sudah disebar ya. Dan kalau perlukan dapat, dia yang terbitkan Jahabarsa. Dapatkan daripada Jahabarsa buku tu. Ataupun kalau inginkan buku tu, saya boleh bawa nanti insya-Allah. Kita baca sama-sama sebab ini masalah solat, masalah besar. Ya. Okey, kita teruskan dulu. Hadis kedua kita baca sendiri. Ya. Kemudian kalau sempat akan datang kita belajar salat tasbih. Salat tasbih adalah solat 4 rakaat yang mana solat ini subhanallah, ia pahalanya juga besar. Saya rasa kita teruskan dengan soal jawab kerana masa kita sudah habis sebenarnya ya. Kalau ada sedikit soal jawab saya teruskan. Iya, teruskan. Iya. Kalau yang tangan angkat ke atas, Iya. itu mendongak atau Mendongak. Iya, mendongak. Dan kalau yang kita angkat terunjuk, Iya, biasa. mana-mana saja. Biasa ya. Iya, teruskan. Di mana nida? Ya. Kita masalah fiqh, kita dibenarkan ikhtilaf. Kalau ada pendapat mengatakan bahawa ini masalah khilaf, kita kata masalah khilaf. Kerana dalam buku ni ada 3. Pertama selepas solat. Ya. Kedua, pendapat Ibn Taymiyah di dalam solat. Yang ketiga, dua-dua boleh. Dalam solat dan lepas solat. Saya ada tulis di sini tentang sembahyang istikharah. Pendapat Syafi'i ya,
Maliki, Hanafiyah dan 4 mazhab ni, mereka mengatakan lepas solat. Okey? Okey. Takkan kita nak bantah 4 imam ni? Siapa kita nak bantah? Tetapi imam ni mengatakan, wala tuqalliduni, jangan taklid kepada aku, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jadi Imam Syafi'i mengatakan wala tuqalliduni wala tuqallidi Ahmad wala tuqallidu Sufyan. Kata Imam Syafi'i, jangan taklid kepada aku, jangan taklid kepada Ahmad, jangan taklid kepada Sufyan. Kenapa? Taklid ini boleh membawa kepada kesyirikan. Taklid boleh bawa kepada kesyirikan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat tiga-tiga pendapat ni, yang paling sahih, yang paling kuat adalah yang kedua, yakni di dalam solat. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah lepas solat angkat tangan. Solat yang mana? Solat yang mana? Saya tak katakan bid'ah. Saya tak pernah katakan bid'ah. Kalau saya katakan bid'ah, Syafi'i, Maliki, Hanafi, kaki bid'ah lah, bukan. Tapi bagi kita, disuruh ambil yang paling sahih dan dilarang taklid kepada mereka. Jadi yang paling sahih, hujah yang paling sahih adalah yang kedua, pendapat Ibn Taymiyah dan anak-anak muridnya seperti Ibn Qayyim. Lihat dalam Talbisu Iblis, di dalam Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim mendekatkan kalau nak berdoa dalam solat. Sebab Rasulullah SAW bila solat beramai-ramai, setelah beri salam, dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selepas itu 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Dan dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, dipusing ke belakang. Kalau muslimah dah clear, dia balik. Maka di rumahnya dia berzikir, sambung berzikir, atau sembahyang sunnah kemudian sambung berzikir. Sembahyang sunnah Rasulullah SAW di mana? Di rumahnya, bukan di masjid. Ya, kita tak salah di masjid. Kemudian satu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah zikir-zikir lepas solat?" Maka diajarkan sebagaimana dalam kitab Al-Um. Tapi Rasulullah SAW tak ajarkan doa. Tidak. Dia ajarkan zikir sebagaimana saya katakan tadi. Dan Rasulullah SAW ada hadis mengatakan Allahumma antas salam dulu, tetapi ada hadis dengan 33 zikir itu. Kemudian baru Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya. Dan zikir-zikir ini terdapat juga dalam Hisnul Muslim. Boleh dibaca. Adapun berdoa angkat tangan lepas solat, saya minta dalilnya Rasulullah SAW tak pernah buat. Tak pernah buat. Makanya Rasulullah SAW pernah sujud lama sehingga isterinya menyangka sudah wafat, maka dikacau kakinya. Mengikut riwayat, kenapa dia sujud lama? Kerana dia berdoa, berzikir dan berdoa. Jadi alangkah baiknya kalau kita ikut sebagaimana perintah Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, daripada uduknya ke masjid, keluar masjid. Ikut Rasulullah. Jadi saya tidak tahu di mana hadis yang paling kuat mengatakan bahawa lepas solat angkat tangan berdoa. Kalau berzikir, iya. Angkat tangan berdoa lepas solat, tolong berikan kepada saya hadisnya. Muslimah di belakang, tolong berikan kepada saya hadisnya. Muslimin di depan saya ni, tolong berikan kepada saya hadisnya bahawa lepas solat Rasulullah SAW angkat tangan berdoa ramai-ramai. Dia teruskan. Itu silap, bukan itu. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, mintalah yang paling kamu hajati. Dan dalam doa Rasulullah SAW paling banyak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Di situ ada sebut dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Apakah ini boleh dibaca dalam waktu sujud? Silakan. Ya. Jadi ada mengatakan tak boleh. Subhanallah. Macam mana? Ya, sebelum salam. Semua baik. Saya katakan tadi, kalau waktu sujud kita tak larat sujud lama-lama. Sebab kalau orang sujud lama-lama bangun boleh pening. Jadi kita minta sebelum beri salam. Apa dalilnya? Di antaranya saya bacakan tadi Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il bin Hujr, wa ra'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha.
Kata Wa'il bin Hujr, aku lihat Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya dan terus berdoa. Jadi kalau kita nak berdoa, dua tempat paling baik. Pertama waktu sujud, kedua sebelum beri salam. Ulang lagi sekali, doa yang paling baik kita nak berdoa waktu sujud ataupun sebelum beri salam. InsyaAllah. Ya. Saya teruskan, belakang tu nak tanya. Ya, terus sampai beri salam. Sampai beri salam. Sebab Wa'il bin Hujr katakan, wa ra'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha. Artinya Rasulullah SAW setelah membaca innaka hamidum majid, itu ada doa-doa. Paling kurang kita minta 4. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal, wa fitnatil mahya wal mamat, wa fitnatil qabr. Dan disunahkan juga minta seperti Allahumma inni a'udzubika min ghalabatir rajuli wa kahrur rijal, min ghalabatid daini wa kahrur rijal. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa kahrur rijal. Ya Allah, jauhkan aku daripada tekanan hutang dan dibuli oleh manusia. Tahu dibuli oleh manusia? Kalau kita dah banyak hutang, manusia buli kita. Ataupun kita dibuli oleh manusia, apa, dipermainkan. Kita minta kepada Allah SWT. Itu doa-doa yang terdapat dalam hadis Bukhari. Dapatkan doa harian di antaranya. Saya rasa Salman ada di situ, minta dengan Salman di bawah tu. Saya nak letak di sini pun tempat mungkin sempit. Di situ ada buku doa harian Hisnul Muslim. Doa ambil yang kecil-kecil masuk poket. Tak ada kerja, kita baca lah 50 kali baca. InsyaAllah boleh hafal. Teruskan dia. Hatta yang bahasa Melayu waktu sujud kena komat kamik tak boleh lafazkan. Tak boleh. Waktu sujud tidak ada melafazkan zikir. Waktu tahiyat tidak ada melafazkan zikir. Dua tempat ni mana ada? Ada orang sujud, kita dengar dia berdoa macam mana? Ataupun dia baca tahiyat, kita dengar macam mana dia? Tidak boleh kedengaran. Namanya munajat. Munajat bisik-bisik. Bisik-bisik caranya adalah dengan menggerakkan lidah dan menggerakkan dua bibir. Saya katakan tadi, orang tahu Rasulullah SAW lepas beribadah, dah tak beribadah, dah lepas, kerana janggutnya tak goyang. Daripada belakang didengar suaranya tak, tetapi dinampak goyang. Bila berhenti, maknanya Rasulullah SAW sudah habis berzikir. Makanya dalam Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin oleh Syekh Masyhur, sudah diterjemahkan bukunya dalam bahasa Melayu, Ritual Solat. Kata Syekh Masyhur, orang yang sembahyang, laki-laki atau perempuan, tak menggerakkan lidahnya tak ikut sunnah. Orang yang sembahyang, laki-laki atau perempuan, tak menggerakkan dua bibirnya tak ikut sunnah. Tapi tidak kedengaran suara, terutama perempuan suaranya aurah dalam solat. Kalau dalam solat, kalau boleh mengeluarkan aurat, tentulah bila imam salah baca dia boleh betulkan, tapi dia tetap tepuk tangan. Tapi laki-laki boleh keluarkan suara. Betul kan? Boleh tak perempuan? Kalau perempuan katakan, Pak Imam, kurang 1 rakaat misalnya, batal dia. Ataupun subhanallah, batal dia. Ataupun membaca Al-Quran disambung kerana di depan salah baca, batal kerana suaranya aurah di dalam solat. Tidak boleh sama sekali. Apalagi melafazkannya waktu dia membaca doa-doa yang ada dalam kitab-kitab yang sahih ini. Lihat dia, Allah cinta kepada orang banyak berdoa. Allah cinta kepada orang yang banyak berdoa. Bila kita banyak berdoa, kita membesarkan Allah sebesar-besarnya. Bila kita berdoa, kita mengangkat Allah setinggi-tingginya. Tetapi orang yang tak berdoa tu sombong. Jadi jangan jadilah orang sombong. Orang yang tak pernah berdoa, tak mau berdoa tu sombong. Tetapi kita sangka bila berdoa mesti angkat tangan. Jadi kita tengok kawan kita lepas sembahyang tak pernah, katanya tak angkat tangan, tak berdoa, sombong. Bukan tu. Sebab doa dia tidak sepertinya angkat tangan dalam sujud tu. Ya, insyaAllah. Saya rasa satu lagi soalan kalau ada, kemudian saya berhenti. Ya, Faizal. Waktu yang afdal buat solat istikharah tu, waktu yang afdal untuk buat solat istikharah tu, Bila-bila solat istikharah tidak. Kalau dulu kita belajar dengan ustaz-ustaz, dikatakan waktu nak tidur, tunggu mimpi. Kau tak dapat mimpi? Kalau nak pinang anak dara orang tu, kalau tunggu mimpi tak mimpi macam mana?
Sedangkan jangan tunggu lama-lama ya. Begitu juga jawatan. Katakan jawatan dalam minggu ni mesti beri keputusan. Nak tunggu mimpi. Mimpi bukan keputusannya. Setelah ambil keputusan, kita sembahyang istihara, ya Allah kata orang Arab, tawakal, kita pergi. Kalau seorang wanita, ya terus pinang. Kalau diterima bermakna itu pilihan Allah. Kalau tak diterima bermakna Allah tak mau, kita dijodohkan dengannya. Seperti kerja dalam minggu ni katanya adalah waktu interview. Ya kita sembahyang istihara. Lepas tu kita pergi minta interview. Kalau dapat, ya bagus. Kalau tak dapat, bermakna bukan pilihan kita, pilihan Allah, yang lain lebih baik. Jadi jangan tunggu mimpi. Ya? Boleh. Yang tak boleh bila matahari di tengah-tengah. Tadi di Melaka pun ditanya tadi. Matahari di tengah-tengah tidak boleh. Lepas asar boleh. Sebab dia bukan sembahyang ba'datil asar, dia sembahyang istihara. Ya, teruskan soalan. Istihara memilih pilih apa lepas tu? Lepas sembahyang, kita sembahyang istihara. Apa arti sembahyang istihara? Memilih mana yang baik, mana tak baik. Okey, kalau ada pilihan yang kita tak tahu, kita cuak bagus tak bagus, boleh. Kalau tak ada sebab, tak boleh lah. Sembahyang saja tak ada sebab, tak boleh lah. Sekarang katakan ada tawaran kerja. Sekarang kita dah ada kerja, tiba-tiba ada tawaran kerja lebih baik. Kita tak tahu apakah kerja yang ditawarkan ini lebih baik, walaupun gajinya besar, atau yang sedang kita sandang jawatannya. Ya, kita sembahyang. Kita sembahyang, kemudian kita tawakal, dia pergi interview kerja tu. Kalau diterima, bermakna itu bagi. Sebab Allah sudah pilih untuk kita. Ada keberkatannya. Kalau tak diterima, jangan kita kecewa. Kerana Allah tak izinkan kita. Begitu juga, dah kahwin ya? Dah kahwin belum? Katakanlah nak meminang. Nak tahu wanita tu baik tak baik, sunnah istihara. Waktunya tidak ada waktu tertentu. Bila-bila. Setelah sembahyang, ya pergi rombongan Pinang. Kalau diterima, okey. Kalau tak diterima, bermakna pilihan Allah Ta'ala bagi anda ini tidak bagus. Ya. Apa dia? Kalau tayar pancit, kita nak pergi kerja tiba-tiba tayar pancit. Kalau nak pergi interview, teruskan. Tayar pancit bukan tanda. Tandanya tidak diterima. Kita jangan ramal yang itu. Ya, sebab penentuannya bukan tayar. Penentuannya syarikat tu. Terima tak terima. Betul kan? Begitu juga penentuannya adalah keluarga wanita tu dan wanita itu. Terima tak terima. Itu kebetulan. Okey, teruskan satu lagi soalan. Ia sebelum salam. Tapi kalau semasa tahiyat jangan angkat tangan. Nanti baca tahiyat berdoa angkat tangan tinggi-tinggi, tak boleh. Misalnya ya, takut ada yang keliru ya, takut yang keliru. Ataupun nanti buat macam ni. Baca tahiyat, berdoa, kata wa'il bihujir, cukup dengan menggerak-gerakkan jari. InsyaAllah ya. Katakanlah kita nak berdoa panjang waktu tahiyat, teruskan gerak-gerak jari. Teruskan. Adapun di waktu-waktu misalan kita bangun pagi atau bangun tengah-tengah malam, bangun daripada katil, kita nak berdoa, yang angkat tinggi-tinggi. Kita bangun bila malam, kadang-kadang kita terbangun. Bila terbangun, bagusnya terus bangun. Kalau susah nak bangun, angkat tangan tinggi-tinggi, kita minta kepada Allah. Ataupun kita buat seperti ini, ataupun buat seperti ini, insya-Allah. Tapi lepas solat tidak ada, insya-Allah. Ya. Okey. Iya. Ia berdoa sambil berdoa. Sampai habis doa baru bisalam. Katakan innaka hamidum majid. Dah habis kan? Innaka hamidum majid, kita dah habis baca tahiyat. Sambil terus gerakkan jari, kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Kau nak sambung Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, sambil terus. Dah tak ada doa lagi, terus beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan bingung. Dah bingung lagi, hilangkan bingung ni. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, macam ni. Sepadu dengan kepala dia goyang tu. Nak sungguh-sungguh. Itu tidak ada dalilnya. Tahiyat terus. Kita mula tahiyat, terus angkat, terus goyang-goyang. Mula tahiyat. Subhanallah.
Terus goyang. Kalau tak goyang tak ada masalah. Goyang ni untuk menghidupkan sunnah. Sunnah. Tapi lebih sunnah kalau digoyang-goyangkan. Okey. Sebab saya tengok kalau mas belah tu dia shake kuat sangat macam mengganggu. Siapa suruh kuat-kuat? Ada orang buat mengganggu. Memang ada yang ustaz tunjukkan begini. Itu salah. Dia sikit saja. Sebenarnya tidak ganggu. Sebab waktu tahiyat kita tengok jari kita bukan tengok jari orang. Kita boleh tengok jari orang. Betul kan? Kita baca semua tahiyat, bab tahiyat kata Rasulullah bila baca tahiyat tengok jari kita. Kalau tengok jari orang memanglah kita rasa terganggu sebab jari orang bergerak. Dan kata Nabi menggerak-gerakkan jari lebih ditakuti oleh pukulan syaitan. Maka syaitan kiri kanan tu tak senang tu. Kita gerak-gerak jari. Macam dia kena pukul. Jadi minta maaf ya. Jadi kita gerak-gerak jari setelah mula tahiyat, kita gerak-gerak jari. Bila berhenti, beri salam berhenti. Apa salahnya ya kita bincang semula bab solat di sini? Untuk berjaga-jaga. Betul kan? Sebab akidah ni, akidah kita teruskan. Bagaimana teruskan? Bagaimana akan datang, habiskan solat tasbih, kemudian bagaimana takbir hatta ya. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, miftahu solat at-tuhur. Kunci solat adalah tahara. Tahara ada 4. Pertama, mandi hadas. Kedua, tayammum. Ketiga, wudu. Keempat, istinja. Ada satu amaran daripada Rasulullah, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'tadduna fit tuhur. Subhanallah, ini ancaman akan berlaku di akhir zaman umat ini yang keterlaluan dalam taharanya, artinya tak sah. Kalau Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan miftahus salat at-tuhur, kunci solat adalah tahara, wudu, berapa ramai orang wudunya tak sah. Lihat, banyak saya tengok kesian mereka. Begitu juga belum bincang masalah mandi hadasnya. Berapa ramai saya sudah buka di Singapura baru ni, ada pelajar-pelajar baru, sebelum mandi hadas berwudu. Terperanjat dia, saya tak pernah berwudu Ustaz. Tobat anda. Sebab dalam hadis kena berwudu dulu. Sebelum berwudu apa dia? Kena cuci kemaluannya. Dan ada cara-caranya sebagaimana saya tulis dalam mandi hadas dan wudu. Selepas itu terus mandi. Bagaimana cara mandinya? Subhanallah. Jadi mandi, berwuduk, tayammum. Berapa ramai saya ziarah orang sakit di hospital tak semayang. Kenapa? Tak boleh wuduk. Bila saya katakan tayammum, tak ada debu. Bagi mereka, ada di Singapura jual $5 macam ni debu. Kemudian cara macam mana nak digunakan? Tuang. Kemudian sabu seperti ini, sabu ke muka. Apa jadi? Sebab dia punya halus macam bedak. Kat hospital, kena macam itu, kena pakai hitam macam muslimah ni, apa akan berlaku? Subhanallah. Sedangkan di dalam hadis, seorang sahabat pernah tayammum di belakang sahabat yang lain. Subhanallah, kalau kita lakukan, ini kerja Wahabi tak senonoh katanya. Sedangkan sahabat tu di belakang. Dan tayammum senang. Kita tepuk, bismillah dulu. Bismillah saja. Bismillah, tepuk ke muka. Kalau tepuk lagi ke tangan. Ataupun tepuk ke tangan dulu, kemudian tepuk ke muka. Ataupun tepuk ke muka dulu, kemudian ke tangan. Ataupun tepuk, kalau banyak debu kita tiup, baru ke muka dan ke tangan. Ataupun kalau di padang pasir banyak sangat, kita ketuk seperti ini, baru ke muka ke tangan. Bukan susah. Adapun yang ada di hospital, saya pernah pergi, dia cakap, Ustaz, mana debu? Kata Imam Baghawi, yang berterbangan di permukaan bumi ini debu. Cukup tu. Bukan kuantitinya, bukan jumlahnya, tetapi debunya. Yang penting ada debu. Bukan banyak, tak banyaknya. Hatta di sini saya ada katakan kepada antum, kalau kita ambil tisu, kita buat seperti ini, mesti ada debu. Itu sudah memadai. Jadi kalau orang yang di hospital, kalau tak boleh bergerak, tak boleh kena air, dia di atas katil tu, tepuk ke muka. Subhanallah, orang tak percaya ni. Okey, kita bawa hadisnya. Begitu juga kalau suami, katakan suami dah tak boleh berwuduk, tak boleh tayamum, isteri tayamum kan. Orang mengucap juga, Ustaz, kalau dah tayamum kita pegang kan batal? Allahu Akbar. Kalau isterinya tak tayamumkan, siapa nak tayamumkan? Isterinya tayamumkan. Dia ke mukanya, kemudian ke tangannya. Dia suruh suaminya, tidak perlu dia pusing di katil, tak perlu. Di mana kamu menghadap, di situ Allah tahu. Sebab meninggalkan solat apa hukumnya?
Kafir. Habis cerita. Al-farqu bainal mu'min wa syirik tarkus salat. Perbezaan di antara orang mukmin dan orang kafir tinggalkan solat. Jadi jangan tinggalkan solat. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring apa saja. Tak boleh bergerak, isyarat mata. Tak boleh gerak juga, isyarat hati. Sebab meninggalkan solat tidak ada hukum mengatakan boleh tinggalkan solat dalam apa keadaan kecuali wanita haid dan nifas. Laki-laki ada uzur laki-laki? Ada uzur? Tapi banyak yang uzur di luar tu. Kenapa tak sembahyang maghrib subuh seolah-olah uzur? Terus-terusan uzur dia. Subhanallah. Jadi ikhwan, apa salahnya satu masa kita buka di sini. Saya bila masuk Perlis, yang kedua saya bawa solat. Dan Menteri Besar Datuk Seri Zahidan memang datangkan semua imam-imam. Tanya Faisal. Semua imam didatangkan, kita buat di satu college. Sekarang semua gerak-gerak. Masa saya masuk gerak-gerak jari, yang bawa saya, jangan Ustaz, orang sini tak gerak-gerak jari, takut dia. Saya cakap, peduli apa, Nabi suruh buat, saya buat. Tapi sekarang pergi, hampir semua imam sunnah gerak-gerak jari. Lihat. Kita kena hidupkan, jangan tunggu orang buat, kita buat dulu. Kalau orang dah buat, baru kita buat mana bukan kita hidupkan sunnah mereka. Kita hidupkan sunnah. Macam mana muslimah boleh? Ya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Jangan gini. Ini ke atas ke bawah. Jangan gini. Sebab ada muslimah gini ataupun muslimin gini. Ini salah. Sikit saja ya. Kalau gini nanti ganggu orang kiri kanan. Sikit saja. Ya, saya rasa sampai di situ dan saya akhiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.